Okay, bagi saya masih senang chapter ketiga, di mana dalam chapter ketiga ini anda akan belajar bagaimana untuk mencipta function ataupun method. Okay, function ataupun method ataupun dalam bahasa Melayunya kita kenal dia sebagai fungsi, suatu fungsi ataupun suatu kelakuan ataupun suatu tindakan yang berlaku di dalam pengaturcaraan. Okay, so kita terus kepada slide yang seterusnya. Okay, kita berkenalan dulu apakah itu fungsi. Okay, apa itu function, apa itu fungsi. So, kalau anda lihat kembali apa yang anda pernah belajar sebelum ini, terutama sekali untuk programming fundamentals yang bermain dengan bahasa pengaturcaraan C++, saya rasa awak memang dah familiar lah dengan functions ni, di mana dalam functions ni dia biasanya berakhir dengan kurungan. Dia berakhir dengan suatu kurungan, lepas tu dalam kurungan tu either dia kosong sahaja ataupun terdapat parameter. Okay, sama ada dia kosong ataupun terdapat parameter. Di hujung nama fungsi tu akan ada satu tanda kurungan dan di dalam kurungan tu sama ada boleh dibiarkan kosong ataupun boleh ditambah dengan parameter mengikut kepada keperluan program anda. Okay. Dan function ni di dalam dia diletakkan dalam satu blok di mana dia ada satu pernyataan yang memaparkan, yang mempunyai tindakan, yang mempunyai kelakuan untuk function yang awak definisikan, yang awak buat declaration. Okay? So, mohon anda bayangkan sendirilah di mana sebelum ni awak memang dah belajar pun bahasa pengaturcaraan C++ ni. Dan pada pendapat saya, awak memang dah familiar dengan keyword function dan juga keyword method. Okay, kita terus ke slide yang seterusnya. Untuk Python, dia punya definisi bagi function dia ada berbeza sedikit dengan bahasa pengaturcaraan yang anda pelajari sebelum ini. Kalau sebelum ni, anda boleh terus proceed kepada keyword void. Okay, keyword void diikuti dengan nama function dan diakhiri dengan kurungan. Okay, tetapi untuk Python, awak kena declare dia, awak kena kena bagi keyword dekat dia adalah def. Def, keyword dia adalah def. Di mana def ini keyword dia adalah untuk definition. Okay, definition. Nama penuh dia definition. So, bila you nak buat declaration untuk function yang baru, awak kena gunakan keyword def. Okay, def. Def melambangkan definition. Barulah diikuti dengan nama function dan diakhiri dengan kurungan. Okay, bagi ni mesti ada tanda noktah bertindih di hujung dia. Itu menunjukkan bahawa awak telah buat declaration untuk function. Okay, setakat ni awak boleh faham tak? Okay, ini adalah cara faham tak? Okay, ini adalah cara bagaimana awak mendefinisikan fungsi, function. So, mesti take note, bermula dengan def, diikuti dengan nama function, diakhiri dengan kurungan dan jangan lupa tanda noktah bertindih di bahagian hujung dia. Okay, then barulah awak letak dengan apa yang you nak bagi tindakan, apa fungsi sesuatu function yang you declare. Apa kelakuan yang you nak nyatakan bagi function tersebut. So, kalau awak tengok pada slide ini, do something, dia akan print ataupun mencetak suatu teks yang diberi nama hello functioning world. Ini tugas bagi fungsi yang diberi nama do something. Okay, ini fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk mencetak teks hello functioning world. So, bila awak nak panggil semula ataupun nak gunakan fungsi ini, just panggil fungsi ini di dalam awak punya program dan automatically dia akan print ataupun mencetak teks hello functioning world. Sebab yang ni dah di-declare di dalam
definisi bagi fungsi do something. Okay, setakat ni boleh tak kelas? Boleh ha? Okay, so kita tengok the real. Kalau kita letak dalam coding, okay, DEF, lepas tu diikuti dengan nama function. Lepas tu mesti diakhiri dengan kurungan. Jangan lupa tanda noktah bertindih. Okay, lepas tu apakah kelakuan ataupun fungsi yang you nak bagi pada function do something. Okay, dekat sini dia nak letak hello functioning world. Okay, hello functioning world. Lepas tu enter. Okay, enter. Yang ni sepatut salah. Letak dekat Python ni. Silap saya ni jap. New letak kat sini. Okay, lepas tu run modul. Macam biasa kena save dulu. And then C3EX1 save. Okay. Lepas tu kalau you nak panggil, dia akan keluar macam ni. Okay, setakat ni faham kelas? Faham. Okay. Beginilah awak buat coding dia dekat Python script. Lepas tu baru boleh interpret dekat Python idle, dekat Python interpreter. Okay, ini yang pertama. Okay, next slide. Tahu tak beza parameter dengan arguments? Tahu tak beza parameter dengan arguments? Apa dia? Tak tahu. Tak tahu? Okay. Katakan awak ada declare suatu variable, ataupun pemboleh ubah, di mana pemboleh ubah tu dia dah pegang satu nilai. Dia pegang satu nilai dan nilai tu you nak bawa dia masuk ke dalam function dan diguna pakai oleh mana-mana program yang mempunyai relation dengan function tersebut. Faham tak? Maksudnya arguments ni dia memang dah ada nilai. Dia memang dah ada nilai yang diberikan kepada suatu pemboleh ubah yang you dah declare, di mana nilai ini dia boleh dibawa ke mana-mana. Okay, dia boleh masuk ke dalam suatu function untuk diguna pakai oleh suatu function. Tak semestinya function tu je boleh guna. Function lain pun boleh guna arguments tersebut. Okay, untuk diguna pakai oleh program-program yang lain. Okay, maksudnya dia boleh berpindah randah dan dia boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Itu yang dinamakan sebagai argument. Parameter pula adalah suatu pemboleh ubah ataupun suatu nilai yang you dah tetapkan di dalam kurungan function itu. Macam ni. Ini adalah function yang you declare, yang you definisikan, say something, dan apa sahaja variable ataupun nilai yang berada dalam kurungan function itu, ianya dikenali sebagai parameter. Parameter ni bukan sahaja boleh terdiri daripada satu parameter, dia boleh terdiri lebih daripada satu parameter. Terserah pada you. You nak letak 2, 3, 4, 5 dan 7 sampai 100 parameter pun boleh dalam satu fungsi. Tapi depends lah dengan awak punya arguments. Kalau arguments awak mencukupi,
jumlah dia sama macam jumlah yang terdapat dalam parameter pada you punya function, tak ada masalah. Dia tak akan collide, dia tak akan menyebabkan program you crash. Okay? That's why arguments dengan parameter memang dia tak boleh dipisahkan. Berapa argument yang you ada, itulah bilangan parameter yang you kena declare. Bilangan parameter you boleh declare kurang daripada bilangan arguments yang you ada. Tak ada masalah. Tapi jangan declare bilangan parameter yang melebihi daripada bilangan argument yang you ada. Itu dah salah. Itu akan menyebabkan you punya program error. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, ini contoh dia. Awak definisikan suatu metod yang diberi nama SameFunc. Sample function lah nama penuh dia, SameFunc, nama pendek dia. Dan di dalam ini terdapat satu parameter yang diberi nama X. Okay, diberi nama X. X ni sebenarnya variable, kau boleh ubah sebenarnya. Terserah you nak letak nama apa. Tapi once dia berada dalam kurungan ini, dalam kurungan function ni, dia dikenali sebagai parameter. Okay, dan tugas method ataupun function SameFunc ini adalah untuk mencetak nilai X, mencetak argument X, mencetak parameter X. Maksudnya apa sahaja nilai yang diberikan kepada parameter X ini akan dicetak oleh fungsi SameFunc. Okay, ini adalah contoh dia. SameFunc sekarang ni parameter dia pegang nilai sample string. So maksudnya sample string ni adalah milik X. Okay, milik X. Jadi X tadi, function ni tadi akan mencetak apa sahaja nilai yang ada pada X. So sekarang ni X nilai dia sample string. That's why dia akan keluar sample string. Setakat ni faham tak? Boleh lah sikit. Faham lah? Boleh lah sikit-sikit. Okay, tak apa. Kita tengok the real program. Close. Yang ini kita definisikan lagi function yang baru. Okay, kali ni dia pegang parameter X. Dan bagi parameter X ni, kelakuan yang kita nak bagi pada fungsi ini adalah dia akan cetak apa sahaja nilai yang diberikan kepada parameter X. Okay, lepas tu run. Okay, so kita nak panggil method SameFunc. Jangan lupa bagi nilai pada parameter X. Okay, apa nilai yang kita nak bagi pada X? Kalau you tengok kat sini, dia paparkan dalam tu X. Jadi sekarang ni dekat bahagian Python interpreter, kita kena bagi nilai pada X tersebut untuk dia dapat display. Cetak nilai bagi X. So dekat sini, kalau kita tengok dalam slide, dia bagi nilai dia adalah sample string. Okay, so enter. So ini yang berlaku. Jadi sample string adalah nilai yang kita bagi pada X, jadi dia akan cetak nilai X. Okay. Andai kata kalau you tengok pada program ini, ada tak you nampak awal-awal sebelum kita definisikan SameFunc ni, ada tak kita bagi nilai awal kepada X? Ada tak? Jelas? Tak ada. So, dekat sini kita tak bagi nilai awal kepada X. Okay, kita bagi nilai dia dalam ni. Katakan you nak retrieve nilai X tu berapa sebenarnya, dia akan keluar error sebab
kita tak define pun nilai X tu dalam kita punya program, dalam kita punya Python script. Okay. So, kita ubah sedikit kita punya program. Katakan kali ni, awak letak nilai X equal, ambil lah contoh ni ya. Okay, so save. Okay, lepas tu kita cuba letak. Nampak tak? Tadi dia error kan? Sekarang ni dia error tak? Sebab dalam program tadi kita dah ubah sedikit di mana kita sekarang ni kita bagi nilai awal kepada sample string. So kalau awak dah buat macam ni, bermaksud tak perlu lagi lah awak buat benda ni sebenarnya. Yang ni, semfang bagi nilai pada X sebab nilai X tadi telah declare. Tetapi jika awak nak cuba juga, apa kata kali ni kita ubah nilai bagi X ini. Kita letak sample string 2. Okay, walaupun you dah declare dekat sini, tetapi dia tak display pun sample string yang asal. Dia akan display sample string yang the latest. Okay, setakat ni faham tak kelas? Boleh ha? Tolong note benda ni. Okay. So, next slide. Okay, next slide. Yang ni pula kita tackle macam ni. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok kita punya Python script, kita dah kata dalam ni ada parameter. Ada parameter. Andaikan kalau kita panggil function semfang ni without parameter, ada error ke tak? Nah, kita buat macam ni je. You rasa dia punya result ada error ke tidak? Saya merasa ada. Yes, memang ada. Sebab pada Python script you declare ada parameter. Jadi bila you letak pada Python interpreter, you tak boleh panggil tanpa parameter. Mesti ada parameter. Kalau tak, ini yang berlaku. Dia akan kata semfang missing one require positional arguments, iaitu X. Mau tak mau memang you kena letak arguments. Memang you kena kena bagi nilai pada parameter. Okay, tak boleh biarkan kosong. Nanti dia jadi macam ni. Okay, itu yang berkenaan dengan slide yang ke-7. Seterusnya kita tengok kepada slide yang ke-8. Okay, yang ni saya dah bagi tahu tadi di mana untuk bilangan parameter dia boleh wujud lebih daripada satu parameter. So untuk bahagian ini kita letak dua parameter, iaitu parameter X dan juga parameter Y. Dan kita declare suatu definisi yang diberi nama SIMOP, okay, ataupun simple operation, nama penuh dia. Tapi kita pendekkan jadi SIMOP, memegang parameter dua igit parameter, iaitu X dengan Y. Dan kalau anda perhatikan dekat sini, kita ada suatu operasi di mana hasil tambah X dengan Y akan diberikan kepada variable yang diberi nama Z, dan akhir sekali ianya akan dicetak. Okey, ianya akan dicetak. So ini adalah kelakuan yang berlaku di dalam function SIMOP yang memegang parameter X dan juga Y. Okey. So kita buat lagi Python script yang baru. Okay, kali ni kita definisikan function simple operation. Dia ada dua parameter X dan Y.
Jangan lupa noktah bertindih. Lepas tu diikuti dengan dia punya operasi yang berlaku. X tambah Y akan diberikan kepada variable Z, nilai dia, total dia. Dan nilai Z itu akan dicetak. Okay, so save. Yang ni kita bagi size 3, enter. Okay, so sekarang ni awak kena panggil function simple op tadi untuk membuat kiraan terhadap value yang you bagi pada setiap parameter tadi. Okay, katakan saya nak bagi nilai X saya adalah 3. Lepas tu nilai Y saya mungkin 10. Okay, tutup dan enter. So, dia akan bagi nilai 13. Okay, yang ni faham kelas? Faham, Madam. Faham, Madam. Ya. Okay, so kita teruskan dengan yang ni you boleh baca sendiri ya. Okay, kita teruskan dengan bahagian ini. Kali ni yang ni saya dah tunjuk tadi, Python script tadi. Yang di mana saya declare dulu nilai awal bagi suatu parameter. Lepas tu dia akan dimasukkan dalam ni argument sebenarnya, ni argument. Lepas tu akan diberikan kepada parameter untuk dikira-kira dan akhir sekali akan dicetak. So kita tengok dulu program ini. New file. Okay, setiap kali kalau awak buat program baru, save dalam new file supaya awak boleh buat semakkan untuk kemudian lah. So dekat sini saya declare X sebagai 10 based on kepada slide yang diberikan. Lepas tu saya declare suatu fungsi yang diberi nama increment. Dan dia akan memegang parameter yang diberi nama Y. Jangan lupa noktah bertindih. Dan apa yang definisi ini akan buat adalah kira-kira begini. Okey, lepas tu kita set. Okay, so sekarang kita nak gunakan function increment di mana saya nak bagi nilai X. Nilai X tadi dah declare kan? Kenapa dia tak keluar? Awak rasa kenapa dia tak keluar? Tapi kalau awak letak X, dia keluar. Kerana parameter yang Y dia akan keluar output iaitu parameter yang Y punya. Kerana S dia bukan parameter, memang letak S dia output 10. Jadi S itu tidak berfungsi dalam parameter. Okey, tak apa. Itu yang you nyatakan kan. Okey, cuba saya tambah print kat sini, ada keluar tak? Okay, saya letak balik yang ini. Macam mana pula tu? Keluar pula kali ni. Oh, print dia tak ada, Madam. Okay. So print dia tak ada, dia boleh terima. Walaupun you declare sini dekat Y, as long as you bagi argument pada parameter tersebut. Ingat tak? Saya dah bezakan argument dengan parameter tadi. Argument adalah merupakan suatu variable yang ada nilai. Yang ada nilai yang you boleh berikan nilai itu kepada parameter. Tak semestinya parameter tu Y, argument kena pegang Y. Tak.
Tak semestinya. As long as argument ada nilai, awak pass kepada parameter, automatically parameter tu akan pegang nilai yang ada pada argument. Okay? So yang menyebabkan dia tak dapat print tadi adalah awak tak letak method cetak. That's why dia tak dapat print. Dia buat pengiraan sebenarnya tapi dia tak dapat cetak sebab tak ada function print ni. Okay, faham tak? Tan kan yang jawab soalan saya tadi? Ya, Okay, take no note itu masalah Tan. please. Okay, take note itu Tan. Okay, lepas tu, lepas increment dalam kurungan X dia keluar 11 kan? Kalau kita letak X lagi, kenapa dia masih 10? X tak ada operation dari madam. Okay, saya tambah something kat sini. And sekejap Okay, saya tambah something kat sini, global X, global Y. Okay, lepas tu run. Y is name, Y is parameter and global. Saya salah eja global ke? Oh, sorry. Global. Kat sini kot, try. Okay. Kita letak lagi increment X, enter, kalau X. Okay, kenapa saya letak global pun dia tak jadi yang asal? Kenapa tak jadi yang asal? Print kot ni dia. Okay, nanti kita tengok kemudian ini. Sebenarnya ada keyword global. Okay, dia tak jadi asal sebab memang totally berbeza. X dengan Y memang totally berbeza. So, kita tak boleh nak gabungkan di dalam program sebab X memang argument, Y memang untuk parameter. Tapi saya akan tunjukkan cara menggunakan parameter, keyword global. Buat masa ni memang tak boleh sebab dia memang totally berbeza. Okay, next. Kalau kita tengok kat sini pula. Yang ni apa benda ni? Baru je kita belajar sebelum saya tak sihat tu. Ni apa benda? List. Baru buat kan practical task tu. Mustahil awak tak tahu. Okay, ini adalah list. Kali ni pula kita nak tambahkan list ini. Ini adalah list asal dia 1, 2, 3, 4. Tapi kita nak tambah 5, 6, 7, 8 dalam list yang asal. Jadi kita nak hasil dia nanti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini adalah bagaimana cara nak tambah. Okay, yang ni bukannya definisi yang sedia ada. Ini adalah definisi. Ini adalah function yang dibina sendiri, yang dicipta sendiri. Okay, so katakan kali ni kita nak 1, 2, 3.
keempat. Bocor. Mana ni? Okay. Lepas tu definisi dia, kita nak addkan item yang baru. Okay, lepas tu dia punya item itu adalah 5, 6, salah. 6, 7, 8. Okay, lepas tu tak perlu yang ni. Print Y. Okay, biar. Print Y. Okay, lepas tu save as. Takut dia terubah yang file lama. So 5, save. Okay, lepas tu kita run. Okay, then add item X. Okay, inilah hasil dia. Okay, yang ni faham tak? Boleh minta. Okay, boleh ha? Tapi X dia pun jadi bersambung. Teneng. Okay, so sorry. Okay, next. Dan untuk pengetahuan anda, kalau kita kembali semula kepada kita punya Python interpreter tadi, nampak tak X tadi mula-mula dia jadi 11 kan. Lepas tu dia kembali menjadi 10. 11, 10. Sebenarnya once dia berada di luar ini, ni yang saya nak masuk bahagian global tu. Once dia ada berada di luar, open. Okay. Once dia berada di luar, dia adalah private. Bila dia private, persendirian dah. Bila dia private, bila dia persendirian, even mana-mana function nak guna pakai dia, dia akan kembali semula kepada keadaan asal dia, iaitu private. Kita tak nak itu berlaku. Kalau dia sentiasa dalam keadaan private, berulang-ulang kali kita bagi nilai itu, dia akan kembali kepada nilai yang asal. Okay, nilai yang asal. Mula-mula nilai dia 11, lepas tu kembali semula kepada nilai asal, iaitu 10. So, cara kita nak keluarkan dia daripada kepompong private dia, jadi kita kena gunakan keyword global. Ini dia. Keyword global. Okey, kenapa tak jadi tadi? Sebab global kita tadi nilai dia X. Okey. Lepas tu yang kita pakai dalam pemulih ubah tadi Y. That's why dia konflik. Jadi bila dia konflik, memang dia tak akan display lah nilai yang asal. Dia mesti exactly sama dengan nilai yang kita declare dalam ni. Macam ni X kan, sini Y kan. Kalau nak pakai global, pastikan ini Y, ini juga Y. Baru you boleh gunakan bentuk global dan dia akan maintain dengan nilai yang the latest. Okay, so dekat sini katakan kita letak ni Y. Lepas tu kita run. Okay. Lepas tu kita panggil increment nilai Y. So enter, dia akan keluar 11. Okay, kalau kita letak Y, dia jadi 10. Okay, sekarang ni kita nak jadikan nilai Y itu, sebab dia terlalu privacy, kita nak pecahkan dia punya kepompong itu menjadi global.
So, awak pakai keyword global dan awak bagi pada variable y. Okay, so, sekarang kita run the module. Kenapa dia tak nak ni? Ada yang boleh tengok kesalahan saya? Name y is parameter global. Oh sorry, dia tak nak sama dengan ni. Ni kita tukar. Tak boleh sama nama dengan parameter. Okay, so run. Baru dia boleh. Dia tak nak sama nama dengan parameter. Okay, kita start balik. Takut you keliru. Saya patah balik. Save. Okay, option, run module. Okay, kali ni increment dalam kurungan y. So, enter. Madam. Ha? Mana? Increment A. Increment A. Saya rasa tak ada masalah increment A kat situ. Madam letak increment Y. Madam ganti parameter pergi N. Kenapa saya kena ganti parameter pergi N? Nanti nilai dia yang mana satu dia nak ambil. Nilai dia nanti mana satu dia nak ambil. Faham tak? Okey, Madam faham. Saya pun kon. Okey, tak apa. Kita tengok yang ini pula. Kenapa yang ni pula dapat? Tahu tak kenapa? Sebab parameter dia dengan argument kan berbeza kan Madam. Itu faham. Okey. Macam ini. Okey, macam ni Tadi kalau kita tengok kepada output dia yang asal, hasil dia macam ni kan? Hasil dia macam ni, tapi waktu ni kita tak pakai global. Dan untuk makluman, secara umum, apa sahaja you declare kat luar ni, dia akan jadi private. So, bila dia jadi private, walaupun kita dah kira-kira tadi, y nilai dia 11, asal dia. Lepas ada latest value dia. Sepatutnya bila kita nak keluarkan nilai y, sepatutnya dia kena ambil yang the latest. Masalahnya dia kembali semula kepada yang asal. So, bila dia kembali semula kepada nilai yang asal, bermaksud nilai y itu masih berada dalam keadaan yang private. Okay. So, dan satu lagi, dekat sini tadi kita punya penggunaan variable parameter kita tadi y, dia tak akan keluar error sebab dia masih stick sama nilai, sama variable dia dengan yang kira-kira yang nak display apa semua. Masalahnya sekarang, bila kita run, kita nak dia keluarkan nilai the latest, malangnya dia kembali kepada nilai yang asal. So, sekarang kita nak dia still ataupun tetap dengan nilai yang the latest. Kita tak nak dia kembali kepada keadaan dia asal ataupun nilai dia yang asal iaitu 10. Kita nak dia stick pada nilai dia yang the latest iaitu 11. That's why saya letak global dekat sini. Gunakan keyword global. Untuk y yang pada mulanya keadaan dia adalah private. Cuma saya tukarkan y ni kepada a sebab variable pada argument dengan variable pada parameter tak boleh sama. Dia mesti berbeza sekiranya awak nak gunakan keyword global. So, bila awak dah gunakan keyword global, barulah terhasil nilai seperti ini. Di mana
the latest value dia dapat adalah 11. Jadi bila kita panggil Y sahaja, kita nak dia stick dengan the latest value iaitu 11. Tak nak kembali kepada 10. Yang ni faham tak? Kenapa saya perlu tukarkan variable pada kawasan ini? Faham, madam. Okay, good. So boleh saya proceed yang seterusnya? Boleh. Okay, so kita dah tamat dengan slide ke-13. Kita tengok kepada slide yang 14. Okay, untuk slide ke-14, dia hampir, kalau you tengok sekali imbas, dia seolah-olah macam sama dengan slide 13. Okay, tapi sebenarnya ada perbezaan sedikit. Kali ni pula kalau anda tengok pada slide 14, okay, kita dah cetak Z. Cuma kali ni dia nak nilai Z itu diberikan kepada variable X. Okay, tengok nilai asal X adalah 10. Okay, nilai asal X adalah 10. So, nilai X dengan Y yang akan dibuat kiraan dekat sini. A tu adalah X, B adalah Y dan diberikan kepada variable Z. So, sekarang ni nilai Z adalah 1000. Dan nilai Z tadi, dia nak bagi kepada variable X. Sebab asalnya variable X sekarang 10. Tapi dia nak bagi nilai Z itu kepada variable X. Supaya X memegang nilai 1000. So, kalau awak tengok kat sini, keadaan dia sangat rigid. Ataupun orang kata bad code. Okay, bad code. Cara arahan ataupun cara pembinaan program yang tidak sesuai, yang tidak efisien. Jadi untuk mengelakkan perkara sebegini berlaku, maka mereka sarankan programmer menggunakan keyword return. So terhasillah slide yang ke-15. Slide ke-15. Okay. So kalau awak tengok kat sini, kita ada function nama dia concat, di mana adalah hasil gabung, adalah dua parameter, string 1 dan string 2, dia punya parameter. So hasil gabungan string 1 dengan string 2, dia akan returnkan nilai dia. Okay, dia akan returnkan nilai dia. So pada sini X diberikan concat, ni ada definition, text 1 dengan text 2. Lepas tu terhasil text 1 gabung dengan text 2. Okay, so kita tengok kat sini Concat yang apa dia, madam? Concatation. Sambung ayat. Faham? Concatation. Saya tu pun si pandai berapa gila nak nyebut. Concatation. Nama penuhnya concatation. Ke ada yang boleh tolong pronunciation kacak lagi daripada saya? Okay, string 1. Tapi saya rasa ni you dah faham apa kata saya ambil yang ni. Yang tu you dah faham. Kita ambil yang ni. X equals 10 and Y equals 3 kosong definition exponent parameter dia A dengan B. Okay, jangan lupa nokta bertindih. Lepas tu kita bagi variable Z sebagai global. And then Z dia akan dapat value dia hasil eksponen antara A dengan B. Okay, lepas tu akan dicetak nilai Z. Okay, ini adalah yang asal. So, run. Okay. N 6 enter. So exponent kita nak tengok X dengan Y. So enter. So dia dapat 1000. Okay,
Sekarang ni dia nak bagi nilai 1000 tu kepada X. So bila nak bagi nilai 1000 kepada X, okay, first kita tengok Z berapa, 1000. So nilai X, nilai Z nak bagi kepada X. Okay, settle. Lepas tu tengok sekarang 1000. Okay, ini yang kalau you tengok terlalu banyak yang you kena buat tambah up untuk semata-mata nak bagi nilai Z tu kepada nilai X. Jadi dia tak nak jadi begitu. So apa yang dia buat, dia buat begini. Dia pakai return. So yang ini kita save, lepas tu kita run. Okay, sekarang kita tengok exponent X dengan Y 1000. Okay, kelas nampak Okay, lepas tu dia nak bagi nilai X itu memegang nilai yang, kalau kita tengok X sekarang 10. So dia nak bagi nilai X tu sekarang tak nak 10, nak jadi 1000. So dia buat macam ni. Exponent X Y. Faham tak apa yang saya sedang buat sekarang? Nantilah berapa minit. Tidak berapa. Tak apa, nanti you rewind balik lah video ni. Nanti saya up dalam tu Saya akan up lecture ni untuk you tengok balik lah. Kalau tadi saya tak letak keyword return. Bila tak letak keyword return, ini yang berlaku. Exponent XY 1000. Yang ni sebenarnya nilai bagi Z. Masalahnya sekarang, tak semua antara kita, bila kita guna function, tak semua antara kita tahu apakah variable yang ada dalam exponent itu. Betul tak? Kelas, betul tak? Betul. Betul. So yang ni tadi, you yang buat function tu, memanglah you tahu apa variable yang ada dalam tu. That's why bila you enter Z keluar 1000, sebab you tahu ada variable Z dalam exponent. Tapi bagi orang di luar sana yang mengguna pakai fungsi awak tapi dia tak buat, dia tak tahu variable apa dalam awak punya function. Okay, that's why kena wujud satu lagi keyword iaitu return. Okay, faham Faham. Okay. Jangan pura-pura faham, mesti faham. Okay, so dekat sini pun sama juga, just return. Jadi nak bagi nilai pi string kepada nilai X, just bagi macam ini sahaja. So automatically X akan pegang nilai pi string. Okay, dan slide kita yang terakhir untuk hari ini adalah berkenaan dengan local and global scope in a function. Yang ini adalah berkaitan dengan variable, global variables dengan local variables. So local variables adalah yang macam private tadi. Adalah macam private tadi, di mana kalau you declare dia sebagai local variables dalam function, maksudnya hanya function tu je yang boleh guna variable tersebut. Function lain tak boleh guna. Okay, kalau you nak letak variable tu sebagai variable yang boleh dikongsi oleh mana-mana function, awak kena declare variable tersebut sebagai variable global. Yang macam saya tunjuk tadi tu lah, global. Mana
Macam ni. Okay, kalau you tak letak benda ni, you just stick dengan y equal 10 ni, dia akan jadi local variable. Okay, dia akan jadi local variable. Dah lah private, dia jadi local variable. Dan local variable tu hanya function tu je boleh guna. So kalau nak diguna sama oleh semua function, awak kena declare variable tersebut sebagai global. Okay, itu perbezaan antara local dengan global. Okay, so untuk makluman lanjut, untuk lebih faham, awak kena bukaklah nota ni dan awak kena baca dan faham. Okay, ada apa-apa soalan tak setakat ini sebelum kita berhenti? Untuk slide yang seterusnya, kita akan sambung minggu hadapan. Ada apa-apa soalan tak? Belum ada. Belum ada. Okay, so tak apa. Awak fokus dulu dengan practical task 2 awak, di mana last submit pukul 6 petang ini. Lepas tu mohon cari masa untuk tengok balik slide nota ini sehingga ke slide ke-17 dan fahamkan. Okay, jangan buang masa, jangan delay. Nanti bertambah awak punya beban nanti nak memaham, nak menghafal apa semua. Boleh? Boleh, madam. Okay, so untuk lecture, Okay, madam. untuk lecture ni saya akan up dan upload. Awak boleh tidur. So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Dan minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat laksanakan kelas pada minggu lepas dan juga semalam kerana keadaan kesihatan saya belum begitu baik. Even hari ni pun actually saya nak terbatuk-batuk. Okay, saya sudahkanlah kelas ni dengan Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay, itu sahaja. Thank you very much. Waalaikumsalam. Bye. Thank you. Semoga sehat, madam. Yalah.